بالنبي نبينا محمد وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد ونستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل واعلموا أن فيكم رسول الله لا يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. والصلاة والسلام على حبيبنا سيدنا رسول الله وقرة عيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الزهم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحضور، ikhwatul Islam, ikhwatul iman, hadakumullah. InsyaAllah kita awali dengan Risalatul Tauhid, yakni pada muka surat 44, sifat ma'ani. Nampaklah muka surat 44, yakni sifat ma'ani adalah kalimah ma'ani itu pecahan daripada kalimah ma'na. Kita sudah biasa itu perkataan sudah dijadikan perkataan Melayu kita. Sebahagian daripada perkataan dalam bahasa Melayu kita sudah dimaklum. Makna. Daripada makna ditambah dengan nun nisbi. Jadilah ma'ani. Ya, ia tu ada ya nisbi. Bukan nun nisbi, ia nisbi. Ada pada nun ditambah dengan ya nisbi. Jadilah nisbah. Daripada perkataan makna itu adalah ma'ani. Itu maksudnya ya. Jadi ma'ani makna memberi makna. Dalam bahasa pulang-puli kita faham bila kita sebut ma'ani ini maknanya sesuatu yang memberi makna. Ya. Begitu ya. Jadi artinya dalam bahasa Melayu arti atau tujuan lah. Makna-makna itu kita faham arti atau tujuan. Seperti mendengar ialah makna atau tujuan yang terbit daripada telinga. Maka dikatakan Tuhan itu bersifat ma'ani atau makna jua, iaitu sifat. Ya, sifat makna jua, iaitu sifat mendengar dengan tiada sifat telinga, kerana ia mendengar tiada telinga. Itu artinya sifat ma'ani. Ya, jadi bila kita ma'ani tadi ini, dia tidak ada hubung kait dengan apa-apa sokongan, sandaran, ataupun lebih jelas kita sebut apa-apa yang bersyarikah dengannya. Kalau kita mendengar dengan telinga, bersyarikah dengan telinga. Kita ada telinga pula bergantung kepada bunyi. Jadi telinga ada, maknanya mendengar, ada telinga, ada deringan bunyi. Maknanya sudah ada syarikah. Ya, mata kita bersyarikah. Faham? Jadi kalau Allah katanya tauhid, tidak bersyarikah. Tidak ada syarikah kepada Allah. Hatta katanya Allah itu melihat. Contohnya satu di antara sifat ma'ani Allah iaitu melihat. Basar. Maka melihat tanpa telinga. Tanpa deringan bunyi. Tanpa cahaya. Ya. Maka itu diistilahkan sebagai ma'ani. Faham ya? Hanya semata-mata dia. Sebab itu kita balik kepada sifat Allah yang pertama, sifat wujud. Bila katakan nafsiyah, artinya mendengar pun dengan sendirinya, bukan dengan telinga. Itu nafsiyah. Jadi wujud Allah bukan hanya sekadar wujud zat, Allah juga nafsiyah.
Termasuk di antaranya sifat-sifat Allah juga adalah wujud secara nafsiyah. Faham ya? Itu kita nak faham terlebih dulu tu, penting. Jadi makanya bila kita sifat ma'ani, sifat memberi makna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia adalah termasuk di antara sifat-sifat subutiyah, yakni berdiri. Maka itu pada rangkaian berikut, maka jadilah tujuan sifat ma'ni itu ialah sifat yang ada lagi sabit berdiri kepada Allah. Sifat masuk dalam kumpulan subutiyah, sabit ya, dibaca dengan sa. Subutiyah, yakni sifat-sifat yang sabit memang wujud ada dengan Allah. Ya. Itu artinya. Yakni berdiri pada zat Allah Ta'ala, maka apabila kita kata kuasa, mengendaki, mengetahui, mendengar, melihat, hidup, berkata-kata. Itu semua diterjemah langsung daripada sifat asalnya dalam bahasa Arab tu. Iaitu dikendaki dengan kuasa, kudrat, mengendaki, iradat, mengetahui, ilmu, mendengar, sama', melihat, basar, hidup, hayat, berkata-kata, kalam. Itu semuanya dalam martabat sifat. Ya, martabat sifat. Jadi bila ada sifat, kena ada mausuf yang disifatkan. Ya, bila ada sifat, maka kena ada mausuf. Maka wajiblah ada mausufnya. Mausufnya itu adalah sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yang 7, mausuf. Sifat mesti ada yang punya sifat. Masa kena disandarkan sifat itu kepada zat yang punya sifat itu. Apabila sifat ma'ani itu disandarkan, contohnya sifat kuasa, kudrat, disandarkan kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, sabit tetap diri kepada Allah, maka jadilah Allah yakni bersifat qadirun. Ya, qadirun. Yang berkuasa. Ini kita dah pakai lama dah. Beratus tahun dah. Ulama-ulama kita, ulama-ulama Jawi, ulama-ulama Nusantara, ulama-ulama Melayu, ya, telah pakai istilah yang kata tadi ini, yang berkuasa, qadirun, au kaunuhu qadiran. Kalau dibaca dengan kaunuhu, dibaca dengan qadiran. Kalau buang kaunuhu, jadi qadirun. Ya, itu sedikit daripada segi nahunya lah. Kita baca macam tu. Jadi makanya ada seorang ulama baru. Ulama bukan ulama baru. Ulama ni telah membetulkan balik kalimah yang berkuasa itu. Dipakai dengan kalimah pekuasa. Jadi bukan yang berkuasa lagi. Kita kena tukarlah. Istilah tu tak tepat. Istilah kaunuhu qadiran, keadaan zat Allah itu berkuasa. Kaunuhu itu keadaan zat Allah itu berkuasa. Jadi kita istilahkan dia dengan bahasa yang lebih tepat, pekuasa. Pe itu menunjuk kepada ismun fa'il, yang melakukan, yang membuat, yang berkuasa. Nampaklah? Jadi maka jadilah pe itu dalam bahasa Melayu artinya zat yang berkuasa. Jadi maka tepatnya kita guna perkataan pekuasa. Ini ada disebut oleh Ustaz Mahathir Joli dalam kitab dia lah. Dia tulis kitab bagus, kitab Sifat 20. Ya, Sifat 20, Asas Pengenalan Ilmu Tauhid, Ilmu Sifat 20. Ditulis oleh Ustaz Mahathir Joli. Alhamdulillah, bagus. Dia rujuk banyak sadar-sadar kitab yang mu'tabar bila tulis kitab dia. Ya, tuan boleh dapatkan di kedai-kedai kitab. Ya, Sifat 20 sebagai pengenalan asas oleh Ustaz Mahathir Joli. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah. Jadi dia sebut dalam tu, dia ambil daripada dirujuk kepada seorang ulama di Makkah. Ulama Makkah. Ulama Mekah yang berbangsa petani. Suku petani lah, bukan bangsa petani, Melayu petani. Yang sudah
lama di Mekah, beranak di Mekah, besar di Mekah, mengaji di Mekah dan jadi ulama di Mekah, menjadi tempat rujuk. Hatta kerajaan Saudi telah memberikan kerakyatan kepadanya. Di atas kealiman dia. Kerana begitu alim dia, maka kerajaan Saudi telah memberi kerakyatan. Ya, jadi dia rakyat Saudi. Itu dia. Kerana kealiman dia. Dialah, ya. Alhamdulillah, saya sempat bertemu dengan dia dalam 6 tahun haji ketika membawa jadi guru di Mekah selama 6 ketika 3 begitu punya lama, 6 kali lah antaranya dapat berjumpa dengan dia, dapat menikmati sedikit sebanyak lah, ya, juadah ilmu daripada dia dan masih hidup sekarang lagi. Jika tuan-tuan buat umrah di Mekah, buat umrah, cuba sebut, ya, saya nak jumpa dengan Tuan Guru Haji Badal. Badal, ya. BADL. Ya. InsyaAllah. Boleh jumpa dah. Mata terang, telinga terang, tak pakai cermin. Sekarang sudah 102 umur dia. 102 tahun. Kemarin dia saya baru telefon. Bukan cakap dengan dia, cakap dengan seorang sahabat saya di Mekah, tanya perihal keujian Tuan Guru kita. Alhamdulillah Ustaz, masih hayat lagi. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dialah sebut Sulung Perbetui balik. Dia kata guna perkataan perkuasa. Sebab dia pendengar, perlihat. Jangan kata pendengar, pendengar lain. Maksud nun jadi lain dah. Pendengar, perlihat. Nampak tak? Perilmu. Begitu. Perkuasa. Perkehendak. Itu dia kata betulkan balik. Kitab-kitab kita semua tulis yang berkuasa. Yang melihat. Itu sifat ma'ani, ya. Kita masuk balik apa yang kita bicara sekarang lah. Ya. Adapun sifat ma'ani itu 7, iaitu qudratun, iradatun, ilmun, hayatun, sami'un, basirun dan kalamun. Ya. Maka sebab dinamakan dia sifat ma'ani kerana sifat itu menunjuk kepada makna-makna wujudiyah yang sabit bagi Allah Ta'ala dan layak dengan kesempurnaannya. Ataupun dalam bahasa lain, tuan-tuan, kita dapat melihat bekasan daripada sifat-sifat ini. Contohnya langit, bumi, alam rajagat, raya, diri kita sendiri ini dijadikan. Confirm, kan? Orang yang punya sempurna akal, waras, akan mengatakan dia tentu kena jadi, bukan wujud sendiri. Betul tak? Boleh kata wujud sendiri kah? Hang ni mai ikut mana? Siapa beranak? Tak ada. Aku mai sendiri. Jadi sendiri. Ya. Nampak? Dah sah kata orang ni ada penyakit jiwa. Nampak tak? Ada sedikit kesilapan tak mana-mana. Ada nat, 2-3 nat jatuh. Daripada dia punya apa? Lokomotif dia. Jadi makanya kita dah confirm. Bila kita ada, kita akan tentu mengatakan bahawa kita dijadikan, diadakan. Maka kita adalah bekasan daripada sifat kudrat Allah. Nampak tak? Dengan sendirinya, kita dah nampak sifat kudrat secara batin, secara mata hati kita. Ya, kita dapat melihat sifat kudrat seolah-olah melihat kudrat. Itu yang kata tadi ni. Yang kata ihsan, yang itulah ihsan. Ya. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ya, kamu mengibadati Allah seolah-olah kamu melihatnya. Jadi apa yang kamu lihat sehingga jadi seolah-olah melihatnya? Apa yang kamu lihat? Seolah-olah kamu melihatnya. Kamu melihat wajhullah, wajah Allah. Wajah Allah artinya Allah Ta'ala wujudkan daripada sifat kudratnya, iaitu makhluk. Jadi makhluk ni adalah wajah Allah. Nampak tak? Ya. Jangan faham wajah tu muka. Sebab tu kita guna istilah Arab, wajah. Kita tak guna muka. Wajah ni banyak dalam bahasa Arab makna wajah ni. Ya.
Pendapat pun wajah juga. Ya. Dalam bab batal wudu al-Imam Syafi'i ada 3 wajah. Tu lain pula tu. Dalam bab batal wudu kan. Batal wudu. Mengikut al-Imam Syafi'i rahimahullah anhu ada 3 wajah. Wajah yang pertama dia panggil apa? Pertama qaulul zahir. Yang pertama tu dipanggil qaulul zahir, qaulul azhar. Yang kita pakai sekarang ni, sentuh menyentuh yang bukan mahram tanpa berlapik adalah batal. Itu wajah yang pertama. Qaulul azhar dia panggil. Nampak? Ya. Kemudian yang kedua, pendapat pada Imam Syafi'i, wajah yang kedua. Nampak aja? Dia tidak sebut sebagai qaulul azhar. Ya. Itu pada kaul yang kedua, apabila kita menyentuh batal. Tapi kalau kita disentuh tak batal. Nampak? Maqabil azhar, kaul yang kedua dia panggil, wajah yang kedua ataupun kaul dia panggil maqabil azhar. Itu pendapat yang kedua. Ya. Pendapat yang mengatakan kita sentuh batal. Kita sentuh seorang perempuan yang bukan mahram tanpa berlapik, kita batal. Tapi kalau orang perempuan pula sentuh kita, bukan kita sentuh, dia sentuh kita, dia yang batal, kita tak batal. Itu dia panggil maqabil azhar. Ikut. Tidak. Ya. Dan pendapat yang ketiga, sentuh menyentuh tidak batal. Ima dengan sengaja atau dengan tidak sengaja. Nampak tak? Ya. Melainkan disertai dengan syahwat. Sentuh-sentuh seronok dia nak geli. Itu qaulul marjuh dia panggil. Nampak tak? Au wajah marjuh. Itu 3. Ini dipanggil wajah juga, wajah. Faham ya? Zat Tuhan pun panggil wajah. Ya. Wa yabqa wajhu rabb kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nampak tak? Apa yang ada di alam nyata, yang alam jagat ini, kesemuanya adalah binasa. Ya. Kullu man 'alaiha fan, binasa habis. Rosak, tak wujud dah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu Muhammad. Wajah. Nampak tak? Wa yabqa wajhu. Kekal wajah. Wajah dalam ayat ini adalah zat. Kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Nampak tak? Ya. Kullu man 'alaiha fani, bukan kul jami'. Dia ada kul mujma'. Kul tu pula ada bercarah. Nampak tak? Kalau kul jami', Allah pun binasa. Kul mujma' bukan semua. Nampak tak? Makna kata dikecualikan. Allah Subhanahu wa taala ya tidak binasa. Kemudian ada jirim-jirim yang tertentu yang kekalnya adalah kekal aradiyah. Al-baqi al-aradiyah. Nampak tak? Ada 10, saya dah sebut dah. Ada 10 perkara tak binasa. Tapi dia baharu, dia makhluk, dia ada awal, tidak ada akhir. Nampak tak? Contohnya syurga. Khalidina fiha. Quran sebut banyak kan pasal syurga. Mereka kekal dalamnya selama-lama. Depa pun tak binasa. Nampak tak? Maknanya apabila jadi kiamat, semuanya binasa. 10 benda ni tak binasa. Dia tidak terima nampak tak? Teguran kiamat, dia tak kena. Surga wujud, sampai sekarang wujud, kekal wujud, tak binasa. Berlaku kiamat, runtuh langit. Iza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Iza sama'un fatarat, apabila langit berpecah-pecah, berkecai turun. Semua habis satu alam, semua habis. Langit, alam bumi. Sampai malaikat-malaikat yang semua yang 10, habis semuanya binasa. Tapi 10 perkara ni
tidak binasa. Syurga, duk macam tu lah. Neraka, duk macam tu lah. Ruh kita, bukan ruh ni ruh izafi. Dia sebut banyak kali lah. Ruh ni mati, dia akan binasa. Dia keluar daripada kita, pergi simpan taruh ni. Au sijin, au iliyin. Dua tempat. Ditaruh di sijin atau di iliyin. Tempat dia. Yang soleh, taruh di iliyin. Yang talih, taruh di sijin. Perut bumi. Nampak tak? Ya. Itu dia. Sampai ketika apabila ahli syurga akan masuk syurga. Apabila ahli neraka akan masuk neraka, dia ada satu batasan dipanggil A'raf. A'raf, Al-Quran dari surah A'raf kan? A'raf. Di A'raf itulah Allah akan adakan suatu persembahan. Dibagi lihat kepada kita ketika dalam syurga insya-Allah, dan dibagi lihat kepada penghuni neraka. Hampa tengok. Apa dia? Ruh kamu di dunia dulu yang kamu guna pakai untuk bergerak, untuk hidup, untuk membiak. Yang kita pakai sekarang ni, keluar dia orang kapan kita tak? Ruh ini di mana Allah akan bentuk dalam rupa kibas. Semua ruh kita, makhluk jin dan manusia, Allah akan bentuk dalam rupa kibas, kemudian disembelih. Bagi kita tengok, inilah roh. Sebab roh ni tidak kuat untuk menahan nikmat syurga, untuk menerima azab neraka, tak cukup kuat. Roh yang kuat ni, roh insani. Itu yang Tuhan sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Dia guna insan. Nampak ya? Roh ini ada dengan kita sekarang. Roh inilah yang kita kena segarkan, kita kena jana dia, ya, sehingga dia dapat menghubungi langit. Dia kena hubungi daripada alam mulki sampai alam malakut, sampai kepada Baitul Izzah, sampai kepada alam yang lebih tinggi lagi, ya. Sampailah ke Sidratil Muntaha, sampai lepasnya. Roh insani, kita tidur malam dia keluar. Dia tak. Kita mati juga, mati pendek. Keluar dia kita mati pendek lah. Nampak tak? Keluar lagi satu mati panjang. Yang lagi satu tak keluar. Sereh, duk dengar hati-hati kan. Sebab tidur kan. Melilih ayat liok semua tak? Yang tu tak keluar. Yang keluar apa aja? Roh insani yang keluar. Keluar melilau. Dia ada urusan dia kena keluar. Tapi bila kita tidak padatkan dia dengan destinasi dia, dengan maqasid dia, maka dia akan melilau kata. Sepatutnya dia kena pergi ke arash. Dia kena kontak arash Allah. Nampak tak? Ruh tu, dia ada urusan dengan arash. Dia nak terima ilham. Sebab Nabi kata, tidak ada wahyi lepas aku, kecuali ru'yatul khairah. Kecuali mimpi yang baik. Jadi dia dapatkan segala maklumat, segala apa juga. Nampak tak? Yang ulama-ulama kita ni, bukan hanya sekadar daripada Al-Quran dan hadis saja. Mereka juga mendapat ilham, ya, mimpi-mimpi yang baik melalui hubungan antara ruh insani dengan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sampai arash, ruh tu akan melilau juga, jadi kacau balau. Nampak? Itu jadi mainan tidur. Tak faham ya? Bila kita celik mata aja, pantas dia masuk balik. Ya, lebih cepat daripada segala bentuk makhluk. Paling cepat yang Allah tunjukkan awal-awal kepada orang kanan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dia boleh bawa, ya, singgasana Puteri Balqis sebelum mata tuanku berkedip. Itu dia. Punya lagi cepat daripada kedepan mata. Ya, dah sampai. Tutup buka aja, dah sampai dah singgasana. Ya. Amal zikir Allah banyak-banyak. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ataupun kita kena gabung dengan Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Amal zikir banyak-banyak tuan-tuan. Banyak-banyak amal, ya.
Ya Dzal Jalali wal Ikram dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum. La ilaha illa anta. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Amalkan sebanyak-banyak mungkinlah ya. Allah akan buka mata hati kita. Bukan nak jadi lagu Bulqiyah. Orang kanan Nabi Sulaiman tu dah. Nampak? Tapi kalau nak jadi, Tuhan nak bagi, itu adalah satu anugerah Allah yang kita nak buka mata hati. Kita banyak zikir ini, kita akan terbuka mata hati kita. Ya, mata hati kita akan terbuka. Itu paling jelas. Amalkanlah ya, sebanyak-banyak mungkin. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Rasulullah ajak kepada Sayyidina Osman ibnu Affan, kepada Habsah binti Umar, isteri Baginda. Ya, dua orang ni daripada tugas banyak komitmen dalam hidup mereka. Kalau orang perempuan ni yang paling sibuk Habsah. Nampak tak? Anak isteri Rasulullah. Sampai Rasulullah suruh dia duduk rest di rumah. Duduklah rest. Dia sibuk. Kalau kata kumpulan wanita tu, itulah kumpulan wanita mula. Ya. InsyaAllah kita ada jenazah ni. Nanti habis kuliah, kita semayang Isya dulu. Lepas semayang Isya, kita bawa lah jenazah ya, insyaAllah. Begitu ya, baik. Jadi, yang kita telah sebut, sebahagian daripada sifat ma'ani yang 7 tadi tuan-tuan, baru kita masuk makna sifat yang sah dipandang dengan mata kepala. Kiranya kalau tidak ada tidak ada halangan. Kalau tidak ada apa-apa halangan, sah mata itu dipandang dengan mata kepala. Kita nampak bekasan daripada sifat yang 7 tadi. Ya, dengan sendirinya kita akan melihat seolah-olah melihat zatnya sendiri. Faham? Itu seolah-olah. Faham lah? Di situ ada ihsan. Perlu kepada kejernihan mata hati. Mata hati itu perlu dibuka. Bacalah Qulullah, surah Qulullah ni sebanyak mungkin 100 kali sehari. Al-Fatihah pun kita amal 100 kali sehari. Baca Fatihah 100 kali sehari. Ya. Dan Qulullah 100 kali sehari. Buatlah lah, sekadar mana kita mampulah. Dia kata 100 boleh buat takat 10 hanya pun jadilah. Yang pentingnya buat. Jangan tak buat langsung. Dengar-dengar 100 tak payah. Itu tak betul buat. Supaya kita dapat juga menghasil sekadar yang kita mampulah. Itu paling penting sekali insya-Allah. Jadi takat tu dulu kita ambil pula tafsir ya. Kita akan sambung sifat ma'nawiyah kemudian. Masuk kita kepada tafsir. Tafsir kita masuk surah Muzammil ke? Ya. Haji Kamal. Betul, surah Muzammil. Masih jin lagi? Oh, masih jin lagi ya. Jin ayat berapa Saya pun dah terlepas tanda. Ayat 14. Okey, surah jin ayat 14 insya-Allah. 14 ya. Baik. Ayat 14 ya, surah jin ayat 14 insya-Allah. Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat 14 ya, insya-Allah. Baca Quran terus ya, insya-Allah. Pendek. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ
فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Yang maksud, dan sesungguhnya kami, kata Allah, ada di antara kami yang menyerah diri kepada Tuhan dan ada yang menyimpang. Maka barang siapa yang menyerah, itulah mereka yang memilih jalan yang benar. Betul ya? وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Ayat 15. Ya. Dan adapun yang menyimpang, maka adalah mereka itu untuk neraka Jahannam sebagai bahan kayu api. Akan jadi kayu api dalam neraka Jahannam. Ini jin yang bagi tahu dengan yang menyebut antara mereka sendiri, ya. Dirakamkan oleh Allah akan perkataan jin, ya. Dikhabarkan kepada Nabi. Jibril bagi tahu dekat Nabi, ini yang mereka cakap, ya. Jadi kita kena fahamlah. Kemudian ayat 15 yang ke-16, wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Ayat 16. Dan bahwasanya kalaulah mereka tetap lurus, yakni menempuh jalan itu, nescaya kata Allah akan kami beri minum mereka dengan air yang segar. Ya, air yang segar, satu pemilihan yang begitu indah yang dianugerahkan kepada penghuni-penghuni syurga. Itu pada ayat yang ke-16. Kemudian pada ayat yang ke-17, linaftinahum fihi wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Nomor 17. Jadi kata Allah, untuk akan kami beri cobaan, ujian mereka padanya, dan maka barang siapa yang berpaling daripada peringatan Tuhan, daripada Tuhannya, nescaya mereka akan dibawanya kepada azab yang paling berat. Pada 17, kemudian ayat 18, ya, habis. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat 18, dan bahwasanya masjid itu adalah untuk Allah semata-mata. Dia punya profil kudus masjid, ya. Maka janganlah kamu seru bersama Allah sesuatu jua pun. Itu antara yang kata tadi, masjid ini mestilah bersih daripada sebarang persengketaan, ya, pada sebarang apa juga perbalahan. Kerana dia adalah profil masjid adalah kudus. Sebab itu masjid di Palestin, ya, Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis dengan disebut sebagai Masjid Al-Qudus. Ya, nama dia Al-Aqsa sebab dia jauh. Makna Aqsa dalam bahasa Aramik, Melayu kata ba'id, jauh. Ketika itu tidak ada masjid yang paling jauh, mereka masjid itulah. Sebab dia panggil Masjid Aqsa, jauh, ya. Ba'id. Itu dia, ya. Itu sedikit tentangnya. Dan ayat yang sampai 19 itu kita tengok. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Dan bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala hamba Allah itu telah berdiri sembahyang, menyerulah akan dia, nyarislah mereka itu mendesak-desak mengerumuninya. Kita akan bawa sedikit tentang di mana kekecohan yang berlaku ketika Rasulullah sedang bersembahyang. Bercakap itulah ayat 19 yang kita tengok.
dalam situ cuba kita ambil sedikit tentang tafsirannya. Tafsiran mungkin tak dapat kita habiskan malam ni lah. Ya. Ini pada ayat 14. Kemudian itu jin tadi berkata lagi, sepanjang yang diceritakan oleh Tuhan kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW yang disampaikan wahyi kepada Jibril, kepada Nabi Muhammad oleh Sayyidina Jibril, sesungguhnya kami, di mana ada di antara kami yang menyerah diri. Pangkal ayat 14. Ini kata kita ambil daripada tafsir Al-Azhar terus. Sebagaimana diketahui menyerah diri adalah arti yang terpenting daripada kalimah Islam. Ya, menyerah diri ya, iaitu taslim. Taslim ya. Islam agama taslim, menyerah diri kepada Allah. Ya, seorang muslim sentiasa pasrah, menyerah kepada Allah. Sebagaimana diketahui menyerah diri ada arti yang terpenting daripada kalimah Islam. Mereka itu telah mengakui bahawa di antara mereka ada yang muslimun. Nampak ya? Artinya mereka telah mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang lain lagi kecuali Allah. Dan ada yang menyimpang. Ada yang tidak taslim. Kufur. Menyimpang. Menyimpang ialah bahawa meskipun dalam batin mereka sendiri telah mengakui bahawa tidak ada lagi jalan yang benar kecuali jalan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi kerana dorongan nafsu menentang. Ya, mereka simpangkan jalan mereka itu kebenaran. Sebab itu Tuhan selanjutnya bersabda, berfirman, maka barang siapa yang menyerah, tegasnya barang siapa yang telah memilih jalan Islam, itulah mereka yang memilih jalan yang benar. Maka ketika itulah berpusu-pusu ya, masyarakat jin telah memeluk agama Islam. Itulah mulanya ya, di mana ketika era kedatangan baginda besar Nabi SAW dengan dakwah Islamnya, barulah ya, sesudah putus begitu lama daripada zaman Nabi Isa. Zaman Nabi Isa pun ada jin Islam, dia dah awal dah. Di zaman tu Adam pun dah jin, ada jin Islam dan jin kafir. Tiap-tiap rasul tu adalah yang jadi Islam, ada yang menentang dan sebagainya. Macam manusia lah juga ya. Jadi maka dengan kerana itu zaman Rasulullah ni, ketika zaman Rasulullah setelah terputus kewujudan Rasul dipanggil zaman fatrah. Zaman ketika era fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada Rasul. Ya. Maka ketika itu banyaklah mereka di antara mereka yang menyimpang, yang belum kenal Islam. Apabila datangnya dakwah Rasulullah SAW menyeru kepada Islam, jadi mereka ini jin tadi ini yang mendengar Al-Quran yang Rasulullah baca pada malam yang berkenaan, ya, maka mereka telah mendengar Al-Quran, inna sami'na Qur'anan ajaba, di mana kami telah mendengar Al-Quran yang sangat ajaib. Jin ni boleh faham semua bahasa, tak payah dipelajari, ya. Tak payah masuk pusat-pusat linguistik, tak payah, ya. Automatik jin ni boleh faham semua bahasa. Dia duduk dalam Islam, orang Melayu dia faham bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu pula banyak logat-logat dia. Logat daerah dia kan, ya. Bahasa Sunda lagi. Paling banyak, kan? Maka dia boleh faham semua logat, semua bahasa, ya, dengan mudah. Itu suatu kelebihan yang Tuhan bagi kepada makhluk jin, ya, tidak kepada manusia. Kita kena belajar. Ya, azan, ya. Azan. Ya. Lagi belum lagi ya. Berapa minit lagi? Setengah minit lagi lah, insyaAllah. Setengah minit lagi ya. Baik. Jadi, makanya dikatakan tadi itu, maka selamatlah mereka dalam perjalanan itu sebab yang mereka tempuh ialah jalan sesuai dengan peri hidupnya yang sejati, yang bukan berlawan dengan batinnya. Ini bunyi dah. Silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan. Allah. Marhaban biqaulin adlan bisalati marhaban ahlan Allah.
Asyhadu an la ilaha illallah. مرحبا يا طول محمد مرحبا بذكرك الحمد لله ولا حول لا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدنا محمد فضيلة حل الشفاعة حمدا لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. Dan ayat 15, pangkal ayat 15, dan adapun orang yang menyimpang, ya, wa amal qasituna fakanu li jahannam hataba, kata Allah, adapun orang yang menyimpang daripada jalan yang benar dan tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, yakni tidak taslim, melainkan menyerahkan diri kepada hawa nafsunya sendiri, maka adalah mereka itu untuk jahannam jadi kayu api. Keterangan ayat demikian adalah kesimpulan yang wajar dari sikap memilih jalan hidup yang salah. Kerana tidaklah mungkin susunan angka yang salah memberikan jumlah yang benar. Ya, pilihan pada jalan yang tidak sampai kita kepada syurga. Dan pada ayat 16, bahwasanya kalau mereka tetap lurus menempuh jalan itu. Kalau mereka tetap lurus, ini maksud dengan jalan tetap lurus, tidak berbelok dan tidak menyimpang. Ialah niat dan sengaja, azam atau keyakinan yang terletak dalam hati dan kesedaran manusia. Dia mesti sampai kepada lubuk jiwa, selalunya lah, ya. Baru kita dapat menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara hamba dan Tuhan. Itu artinya. Garis lurus ialah jarak yang paling dekat di antara dua titik. Mata kita dapat mengukur dengan penglihatan hubungan tempat kita tegak melihat dengan objek yang dilihat oleh mata kita. Misalnya puncak gunung yang tinggi atau seberang lautan yang kita lihat di tepi pantai. Tetapi apabila kita tempuh dengan badan kita, jelaslah bahawa lurusnya hanya pada penglihatan saja. Adapun jalan buat mencapai tujuan mata itu tidaklah lurus. Kita nampak bukit jauh. Macam kita tengok di atas, kita di jalan raya sudahlah. Jalan raya sekarang ini dengan selok belok, dengan jambatan, kita jambat dia dengan apa semua tu. Kita nampak dekat, kita nak pergi satu bangunan tu, kita nampak lurus. Kalau mata kita terus nampak bangunan tu. Tapi nak sampai ke bangunan tu, banyak kona-kanenya. Banyak naik turun dia. Baru boleh sampai. Kalau kita pergi buat haji, kita ketika di Mina. Di Mina. Ya. Kan? Nampak Masjid Khif daripada jauh. Kita duduk tempat kita kemah, kita nampak Masjid Khif. Kalau orang duduk di Mina lah. Ya. Jamarat. Mina, Jamarat. Mina ada 3. Mina ada 3 sekarang. Sekarang ada 3.
Dulu satu Mina Jamrat, Bina Tanaim, ya. Bina Muasim, Bina Muasim, Tanaim pula. Bina Muasim dengan Bina satu lagi Wadi Muhasyir. Wadi Muhasyir. 3. Mina, Wadi Muhasyir, Wadi Mina, Wadi Mina Jamrah dengan Mina Muasib. Ya. Wadi Muhasyir jauhlah. Ya. Kita jamaah Malaysia ni akan duduk di Mina Muasib atau Mina Wadi Muhasyir. Wadi Muhasyir ni orang Kedah kata alok kering. Orang Penang tak kata. Orang pulau tak tahu. Baik. Jadi makanya disebut di situlah kita nampak Masjid Khif tu dekat ya. Tapi kita nak pergi tu, ya Allah. Konakannya dia jambat, ya Allah, nak sampai lebih kurang ya. Kalau orang duduk di hotel, ada hotel kan di pinggir Mina tu. Pinggir belah kanan kalau kita nak pergi ke tempat lontar ya. Pada hotel tu nak pergi lontar tu lebih kurang 1.2 kilometer. Pasal kena naik kereta sampai berhenti berjalan kaki pula. Nampaknya lurus tapi jauh. Ya. Macam tu lah. Hanya kita nampak bulan, itulah ya. Dekat sangat tapi sebenarnya jauh. Itulah penglihatan mata yang lurus dia kata tadi. Jadi maknanya pandangan menentang bahawasanya yang dimaksud dengan jalan tetap lurus, tidak berbelok dan tidak menyimpang ialah niat dan sengaja. Azam dan keyakinan yang terletak dalam hati dan kesedaran. Garis lurus jarak yang paling dekat di antara dua titik, maka kita dapat mengukur dengan penglihatan contoh tadilah, misalnya puncak gunung yang tinggi kata musannif. Tetapi apabila kita tempuh dengan badan kita, jelas lurusnya hanya pada penglihatan saja. Adapun jalan buat mencapai tujuan mata itu tidaklah lurus, ya, melainkan jika dia di puncak gunung. Terpaksalah gunung didaki. Kalau di seberang laut, terpaksa lautan dilayari. Ternyata perjalanan berbelok-belok atau terpaksa pelayaran menempuh laut itu kadang-kadang bertentangan dengan angin sehingga haluan bahtera terkencong, bukan dengan kemahuan kita, ya, ke tempat yang lain sehingga penuh dibuat orang jadi syair. Nampak ya? Tidaklah tiap-tiap yang diinginkan seorang akan dapat dicapai. Sebab angin berhembus bukanlah selalu menuruti keinginan kapal. Ya. Tetapi kelihatan keikhlasan hati sejak mulai berjalan atau mulai berlayar, itulah yang diboleh berubah. Walaupun jalannya sukar, mendaki menurun meliring, ketika mendaki keringat mengalir sampai ke kaki. Ketika melalui lurah dan gurun, badan penat, peluh pun turun, namun tujuan tidak boleh berubah. Akhir kelaknya nescaya akan sampai juga kepada yang dituju. Dalam tasawuf ada satu istilah, mengikut dalam Risalatul Qusyairiyah, namanya tamakun. Ada satu istilah ya di dalam tasawuf yang kita kena tahulah. Bila kita mengaji ilmu tasawuf, kita akan jumpa istilah-istilah yang sangat penting diketahui. Tamakun ni artinya kita akan menempuh dengan jihad bersungguh-sungguh untuk mencapai satu tujuan maqasid, walaupun kita terpaksa mengalami berbagai-bagai rintangan cubaan. Ya, dalam cerita-cerita lama, cerita-cerita berubah ada sebut, ya, seorang wira yang nak bertemu dengan seorang puteri. Puteri itu ada di mana? Di lautan api. Sebab tak kena menyeberang lautan api, ya. Tak kena menghadapi berbagai-bagai ujian berat, ya. Cerita Gul Bakawali. Gul Bakawali ni cerita Hindu. Tapi itulah dia Melayu kan, jadi filem Melayu kan, ya. Nak pergi ambil satu bunga namanya Bakawali, ya. Semata-mata untuk nak rawat sang puteri. Maka wira pun terpaksa bergerak. Macam-macam rintangan, ya. Dan Thief of Baghdad ada sebut lagi, filem dulu lah. Hollywood nak keluar tadi kan. Namanya Hasan juga kawan tu, hero tu. Hasan tu nak cari, ya. Nak pergi cari bunga kerana nak rawat puteri, ya.
terpaksa menghadapi berbagai rintangan. Jadi dengan ketabahan dia, dengan kekuatan, keikhlasan dia, maka dia dapat juga. Ya. Jadi urus perjalanan yang begitu cekal, perjalanan yang kuat mencabar itu dihadapi dengan jiwa yang tamakun. Kalau tidak ada jiwa tamakun, kita tidak akan ada. Ya. Macam Nabi Allah Khidir dengan Zulkifli, ya, dengan Nabi Zulkifli, kedua-dua orang tadi ini nak pergi cari satu tempat namanya Ma'ul Hayah. Ma'ul Hayah tu di dunia tu, tapi sekarang siapa pun tak tahu. Tidak ada ulama yang tahu. Kalau tahu pun tak boleh pergi, tak mampu. Kedua-dua tadi ini mengharungi satu perjalanan yang sangat mencabar. Ya, Zulkifli minta bantuan. Ya, Zulkifli minta bantuan daripada Nabi Allah Khidir sebagai teman. Macam Nabi Musa dengan apa nama? Dengan seorang Nabi lagi kan, Ilyas. Dua orang. Ya. Nak jumpa Nabi Khidir. Jadi dalam perjalanan itu mereka menghadapi berbagai rintangan, ujian, cubaan yang berat-berat. Tapi Nabi Khidir terus. Nabi Zulkifli patah balik. Tak payahlah dia katanya, tak perlulah. Sebab Allah jadikan tiap-tiap yang bernafas ni akan mati. Kita terima sajalah. Pasal apa tak mau mati? Nampak tak ya? Jadi kalau pergi mandi, jumpa bekas ayak yang kata tadi Ma'ul Hayah tu, dan mandi ayak daripada kolam dia, orang tu tak mati ya. Sepanjang hayat tak mati, kecuali kiamat ya. Sampai hujung baru dia mati. Sebab Nabi Khidir, dia akan mati di penghujung, ya, penghujung umur alam ini sendiri. Itu satu di antara yang disebut dalam kitab Nuqtatus Sauda yang ditulis oleh At-Tirmidzi Hakim. Ada kitab tu, supaya tak ada dia di sini dari Malaysia ni ya. Tirmidzi, bukan Imam Tirmidzi, bukan Abu Isa Tirmidzi, ya, Sahibus Sunan, tapi adalah seorang ulama hadis juga. Dia lebih mirip kepada kesufian. Ya, At-Tirmidzi Hakim nama dia. Ya, dia tulis kitab tu dalam Nuqtatus Sauda kitab. Dalam itulah yang saya baca ni. Ya, dia mengatakan bahawa kedua-dua orang besar ni. Jadi perjalanan mereka itu menghadapi berbagai harungan, berbagai rintangan, ujian, cabaran. Tapi dia tetap tabah. Akhirnya seorang sampai, seorang tak sampai. Seorang sampai ya. Nabi Musa nak bertemu dengan Khidir, terpaksa berjalan. Kalau ikut dalam perjalanan mereka itu makan masa 80 tahun. Perjalanan tu. Tapi dengan bantuan pertolongan Allah, mereka hanya sampai dalam tempoh 1 bulan. Allah tak izinkan. Kedua-dua orang besar Nabi Musa dengan Nabi Ilyas dapat berjumpa Nabi Khidir AS dalam perjalanan 1 bulan. Ya, kalau ikut perjalanan mereka itu menempuh 80 tahun. Nampak? Min uqubah dia kata. Baik. Jadi itulah yang boleh kita sebut pada hari ini. InsyaAllah kita selesaikan dulu dia punya bab ni dalam garis pandu. Baik. Jadi tiap-tiap yang diingin oleh seorang akan dapat, tidaklah mestinya seorang itu mengingat apa yang dia ingin boleh tercapai. Sebab angin berhembus bukan selalu menuruti keinginan kapal. Ya. Ya. Tetapi keikhlasan hati sejak mulai berjalan atau mulai berlayar, itulah yang tidak boleh berubah. Ya, demikian juga ketika berlayar mengharungi lautan, perahu yang didorongkan oleh angin yang menghembus kain layar adalah menjadi keahlian bagi nakhoda mengatur layar sehingga dapat berpirau, dapat kita menuju kepada arah yang kita ingin tuju. Itu berpirau namanya. Walaupun melawan angin, namun tujuan tidaklah lepas meskipun pelayaran itu akan lambat sampai biar lambat asal selamat. Pengalaman membuktikan bahawa perjalanan menuju titik tujuan tertentu tidaklah sesusah memikirkan dan melihat. Itulah sebabnya maka kita disuruh selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, terutama dengan sembahyang. Dan dalam sembahyang selalu kita membaca Fatihah. Ya, yang satu di antara inti ayatnya ialah ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus, as-siratal mustaqim itu adalah istiqamah. Istiqamah yang paling penting. Konsisten ya. Jangan putus asa. Istiqamah, jangan ragu. Istiqamah, jangan ada sebarang takut kepada lain daripada Allah. Baru boleh istiqamah. Ya.
Istiqamah mesti berterusan. Jangan give up. Jangan mula merasa kalah. Jangan terasa jiwa kita lemah. Ya. Mesti terus berjalan, terus bergerak. Itu yang pertama dipanggil istiqamah. Kedua, kita perlu ada suatu keyakinan. Jangan ada keraguan. Baru boleh. Ya. Dan yang ketiga, kita tidak sentiasa bersandar kepada keupayaan kekuatan kita. Kerana kita lemah. Kita bergantung kepada kekuatan Allah. Itulah la haula wa la quwwata illa billah. Maka kita sebutkan tiap-tiap hari. Nabi mengajak kita daripada hadis. Kita bangun pagi, kita minum air. Air sejuk kita minum. Dia tak baklah banyak mana. Minumlah air. Jangan sampai 4 galen. Ya. Minum air. Kita mulai dengan 3 kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baru minum. Dia kena la hawla wa la tu. Ya. InsyaAllah hadirin hadirat yang berbahagia, kita akan dapatlah kesegaran jiwa kita di hari itu. Walaupun badan kita sakit, mungkin kita sudah uzur, tidak ada kekuatan-kekuatan yang upayaan yang biasa, tapi kekuatan dan juga kekuatan naluri kita. Kita ada 3, fizikal, rohani dan nurani. Kita nak nurani inilah. Yang fizikal ni memang kita akan tua, akan sakit, ya, akan lemah, betul tak? Kita tak boleh bertahan. Kita duduk jaga-jaga pun sakit, ya. Kita duduk waspada pun sakit. Makan ubat suplemen pun sakit, ya. Ya, jogging 1 hari 5 km pun sakit. Dari itu, ya. Itu yang pertama, pasti sebab kita ni aradiyah, berubah-ubah dan sikap kita memang begitulah, ya. Allah akan mati kita kerana sakit atau mati kita kerana tua. 2. Maka yang kedua, ruhani. Kita ada ruhani kita, akal, hati, nafsu, hawa, syahwat, ruh. 6 anasir. Ini bahagian ruhani. Itu yang paling kuat, paling penting. Dia dikukuhkan oleh bahagian yang ketiga, dia panggil nurani. Yang ni kita nak jaga tu, ya. Nurani. Jadi kita nak yang nurani sekarang. Maka itu kita kenalah mengembelingkan perjalanan nafsu-nafsu kita yang 7 tadi. Kita mesti kaitkan paling-paling yang sangat menekan adalah nafsu amarah. Ya, itu yang paling berat sekali. InsyaAllah dekat tu dululah tuan-tuan. Kita tangguh dulu. Kita akan ambil pula ayat yang ke-17. Tafsiran 17, ya. Akan datang, ya. Tanda kan. Kita akan tafsir pada ayat 17, ya. InsyaAllah. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.